Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Faisal Badi dalam Bicara Usahawan. Selamat datang kepada yang baru dan juga terima kasih saya ucapkan kepada yang setia bersama saya di dalam Bicara Usahawan. Di mana dalam channel ini saya akan membincangkan dan berkongsi idea serta juga pengalaman saya dalam dunia perniagaan, dan juga kita akan membincangkan juga isu-isu semasa yang berlaku di dalam dan di luar negara kita. Baiklah, pertama sekali saya nak minta maaf kepada anda semua sebab dalam beberapa hari ini saya tak sempat nak rakam dan edit dan upload video yang baru untuk anda. Sebabnya saya ada tugas-tugasan yang menjadi top priority untuk saya siapkan dahulu, di mana tugas-tugas tersebut adalah tugas-tugas yang sangat penting yang saya perlu siapkan dahulu sebelum saya boleh buat rakaman dan juga editing untuk upload video yang terbaru tentang perkongsian daripada saya. Dan dalam kesempatan ini juga saya nak ucapkan selamat Hari Merdeka kepada anda dan juga selamat Hari Malaysia yang akan kita sambut dalam 16 hari bulan 9 ini nanti. Baiklah, kali ini saya nak share kepada anda tentang lesen-lesen perniagaan yang anda boleh daftarkan dengan SSM. Saya percaya baru-baru ni semua orang tahu yang Perdana Menteri kita ada buat pengumuman tentang tempoh PKPP akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Yang mana saya rasa yang ini akan memberi impak yang besar kepada ramai peniaga-peniaga baru yang akan keluar daripada dalam tempoh PKPP yang dilanjutkan ini. Baiklah, untuk peniaga yang baru, saya nak nasihatkan anda supaya anda dapatkan lesen-lesen perniagaan yang boleh anda daftarkan dengan SSM. Ianya untuk mengelakkan anda akan didenda ataupun dipenjarakan di kemudian hari. Kalau tak silap saya, denda dalam RM50,000 kalau anda ditangkap berniaga tanpa ada lesen perniagaan yang sah daripada SSM. Jadi, dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda beberapa lesen perniagaan yang anda boleh daftarkan dengan SSM untuk anda mula berniaga. Yang pertama, kita ada lesen perniagaan persendirian ataupun sole proprietor, di mana pemilik lesen perniagaan ini mereka dan perniagaan mereka adalah satu entiti yang sama. Yang mana apa sahaja yang berlaku pada perniagaan mereka akan berlaku pada pemilik perniagaan tersebut, dan apa yang berlaku kat pemilik perniagaan itu akan berlaku juga dekat perniagaan dia. Yang mana contoh yang paling mudah saya bagi contoh, kalau perniagaan dia bankrupt, pemilik perniagaan tersebut juga akan bankrupt. Kalau perniagaan tersebut maju, pemilik perniagaan tersebut akan maju bersama dengan perniagaan dia juga. Jadi kalau pemilik perniagaan tersebut berhutang dan hutang itu tak dibayar dan isytiharkan bankrupt, harta-harta pemilik perniagaan tersebut boleh diambil oleh orang yang bagi hutang tu, ataupun dia panggil pemiutang kalau tak silap saya. Dia boleh ambil harta-harta orang-orang yang mempunyai lesen perniagaan persendirian ni. Baiklah, biasanya lesen perniagaan persendirian ni kalau dekat luar dipanggil enterprise. Lesen enterprise ni. Dan nak buat dia pun tak susah. Anda boleh pergi ke SSM dan isikan borang, kemudian serahkan kepada SSM dan bayar RM70, settle semua dan anda dah dapat lesen perniagaan anda. Ianya tak sampai 3 jam pun untuk proses tu. Baiklah, yang seterusnya kita ada juga perkongsian, yang mana yang ni juga lebih kurang macam yang pertama tadi, tapi anda buat dengan partner anda. Dia masih lagi enterprise tapi anda buat dengan perkongsian, yang mana kita panggil sebagai partnership lah. Bagi perniagaan yang macam ni, dia masih lagi enterprise tapi anda buat secara berkumpulan, sekurang-kurangnya 2 orang dan maksimum adalah dalam 20 orang kalau tak silap saya lah. Untuk enterprise, anda daftar enterprise yang dalam kategori perkongsian. Dia punya ciri-ciri sama sahaja macam enterprise yang persendirian tadi. Maksudnya kalau apa-apa berlaku dekat perniagaan anda, ia juga akan berlaku kepada anda dan partner anda. Itu yang kedua, tapi dalam kategori enterprise ataupun lesen yang samalah.
Lesen yang kedua adalah jenis lesen LLP, Limited Liability Partnership, ataupun dengan kata lain, senang nak cakap, ianya adalah PLT. Biasa kalau dekat luar orang panggil sebagai PLT, Private Limited. Yang ni yang kedua. Okey, lesen jenis ni adalah anda dan perniagaan anda adalah separate entity ataupun entiti yang berlainan. Dan jenis lesen ni dia ala-ala sendirian berhad. Tapi anda tak perlu hantar audit kewangan dekat SSM. Anda hanya perlu declare perniagaan anda untung ataupun rugi sahaja. Itu yang kedua, LLP ataupun PLT. Di Malaysia, perniagaan ini lebih dikenali sebagai PLT. Ianya benda sama. LLP atau PLT benda yang sama. Di mana anda dan perniagaan anda adalah separate entity. Tapi untuk daftar PLT ni, anda perlu ada sekurang-kurangnya 2 orang dan maksimum dalam 20 orang kalau tak silap saya. Tapi minimum adalah 2 orang. Anda kena ada partner untuk daftar PLT ni. Dia lebih kurang macam sendirian berhad, tapi dia ada beberapa benda yang tak samalah. Okey, untuk daftar lesen PLT ni anda perlu ada RM800. Tadi yang pertama kita ada enterprise, yang di mana kita boleh pecah kepada dua. Satu persendirian dan yang kedua adalah perkongsian. Dan lesen yang kedua adalah kita ada PLT, yang mana anda perlu daftar dengan partner anda untuk buat lesen PLT ni. Yang ketiga adalah lesen sendirian berhad. Baiklah, untuk lesen sendirian berhad ini anda perlu daftar sekurang-kurangnya 2 orang dan maksimum 20 orang. Yang mana kalau anda serius dengan perniagaan yang sedang anda jalankan, saya sarankan anda untuk daftar sendirian berhad. Tapi anda perlu cari partner yang sesuai ataupun partner yang anda boleh percayai untuk daftar sendirian berhad ni. Sebab kalau anda salah pilih partner, kemungkinan besar anda akan ditipu ataupun ditindas oleh partner anda. Jadi untuk tips-tips pilih partner, anda boleh rujuk dekat video saya yang sebelum ini mengenai perangai partner yang anda perlu elakkan. Saya harap ianya boleh menjadi panduan untuk anda pilih partner yang sesuai untuk syarikat sendirian berhad anda. Yang keempat, kita ada syarikat berhad. Anda pernah dengar kan syarikat berhad? Okey, di mana syarikat berhad ni sekurang-kurangnya untuk anda daftar adalah 2 orang dan tiada had maksimum yang ditetapkan. Di mana berhad ni dia boleh listing dekat bursa saham. Anda pernah tengok company-company yang listing dekat bursa saham, biasanya dia dah berstatus sebagai company berhad, di mana ia boleh kumpulkan dana daripada crowd, daripada orang lain melalui shareholder. Dia agak berbeza sedikit dengan sendirian berhad. Sendirian berhad juga mesti ada shareholder, tapi dia berdasarkan board of director. Tapi kalau berhad ni, board of director dia akan kumpulkan pemegang-pemegang saham untuk dia dapatkan dana yang lebih besar. Dan biasanya kalau anda nak pergi jauh, untuk pergi ke peringkat international, anda perlu ada syarikat berhad untuk memudahkan untuk anda mendapatkan dana untuk anda kembangkan syarikat anda. Tapi yang tu adalah level yang tinggi lah, yang mana bagi saya ianya mungkin anda boleh aim untuk akan datang, tapi untuk anda yang baru bermula ianya agak tidak berapa sesuai lah, sebabnya ia melibatkan banyak management untuk syarikat berhad ni. Kalau anda fail untuk manage syarikat berhad anda akan fail sekali dengan syarikat tersebut. Sekarang ni kita tengok pula yuran untuk kita daftar lesen-lesen tersebut. Baiklah, untuk berhad saya tak ada pengalaman daftar berhad. Baiklah, untuk perniagaan enterprise, sama ada anda daftar sebagai persendirian ataupun perkongsian, anda hanya perlu membayar RM70 sahaja untuk lesen jenis ini. Tapi untuk lesen PLT, anda perlu membayar RM800 untuk mendaftarkan lesen tersebut ataupun syarikat anda bawah nama PLT. Dan untuk perniagaan sendirian berhad, ianya bergantung kepada harga company secretary. Di mana syarikat sendirian berhad ni anda tak boleh daftar sendiri, anda kena cari company secretary dan tengok rate mereka, dan ada beberapa rate lah yang mereka sediakan bergantung kepada company secretary tersebut. Jadi anda perlu daftar melalui company secretary untuk syarikat sendirian berhad ini. Kemudian kita tengok pula jangka hayat lesen-lesen ini. Baiklah, untuk perniagaan jenis enterprise, anda boleh daftarkan tempoh
sah laku lesen tersebut selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan maksimum adalah 5 tahun. Dan anda perlu renew setiap 5 tahun ataupun mengikut tempoh masa yang anda dah bayar lah. Kalau setahun dalam RM70. Yang kedua, kalau setahun RM70. Kalau 2 tahun RM140 dan seterusnya lah. Jadi ianya terpulang pada anda berapa lama anda nak panjangkan jangka hayat lesen anda, dan anda perlu renew setiap kali dah nak hampir tamat tempoh. Dan denda kalau anda lambat bayar adalah RM30. Kalau tak silap saya RM30 dalam sebulan lah, lebih kurang macam tu kalau lesen perniagaan enterprise. Baiklah, untuk syarikat jenis PLT pula, lesen dia tak ada tamat tempoh. Dia tak ada tamat tempoh. Jadi sampailah anda tamatkan syarikat tersebut ataupun anda declare untuk tutup syarikat tersebut, barulah syarikat tu ditutup. Tapi anda kena buat declaration setiap tahun, di mana setiap kali anda nak buat declaration tu, anda perlu membayar RM200. Maksudnya setiap tahun kalau anda nak maintain company ni, anda kena declare sama ada untung ataupun rugi, dan anda perlu bayar RM200 untuk sekali declaration. Dan kalau anda gagal untuk membuat declaration, kalau tak silap saya denda dalam RM50,000 ataupun RM30,000, lebih kurang macam tu lah. Itu untuk syarikat PLT. Dan untuk syarikat sendirian berhad pula, ia juga tak ada tempoh tamat untuk lesen dia. Selagi anda menjalankan perniagaan bawah syarikat sendirian berhad ni, ianya hidup sampai bila-bila. Dan yuran untuk sendirian berhad ini bukan untuk renew, tapi ianya lebih kepada setiap tahun anda kena buat audit, anda kena bayar audit, buat account, lepas tu untuk bayar sekretari setiap tahun, dan ianya bergantung pada rate yang dikenakan oleh sekretari tersebut. Katalah kalau anda buat sendirian berhad, lepas tu anda tak bayar dekat sekretari setahun, 2 tahun, 3 tahun, ianya tak akan menyebabkan syarikat anda itu mati, tapi anda akan berhutang dengan company sekretari selama mana anda tak bayar perkhidmatan mereka. Jadi kalau anda tak bayar mereka selama 3 tahun, maksudnya anda berhutang mereka 3 tahun lah ikut rate yang mereka tentukan. Jadi untuk sendirian berhad, anda perlukan skill management yang agak tinggi jugalah untuk anda manage duit keluar masuk, dan juga anda bayar fees yang perlu anda bayar kepada company secretary. Baiklah, untuk yang berhad, saya tak ada pengalaman lagi untuk buat company berhad. Jadi siapa yang ada pengalaman tentang company berhad ni, boleh share dekat dalam bahagian komen untuk kita sama-sama dapat manfaat tentang company berhad ni. Itu daripada segi yuran untuk renew. Baiklah, sekarang kita tengok apa kelebihan dan kekurangan setiap lesen perniagaan enterprise, PLT dan juga sendirian berhad. Daripada segi untuk buka akaun bank, perniagaan enterprise ianya agak mudah juga untuk buka akaun bank, tapi fee untuk buka akaun bank tu kalau tak silap saya dalam RM1,000 ke RM2,000, bergantung kepada bank. Anda kena tengoklah dekat bank mana yang anda buka. Setahu saya kalau dekat CIMB, masa saya buka yang enterprise saya dulu dalam RM2,000. Sekarang saya tak pasti rate dia berapa, mungkin RM1,000 yang saya dengar, tak pastilah, tapi saya rasa dalam RM2,000 lah. Tak pastilah, tapi yang saya daftar dulu masa nak buka akaun enterprise saya adalah RM2,000. Saya kena keluarkan RM2,000 untuk buat akaun enterprise saya. Kemudian untuk company PLT, ianya agak susah untuk anda buat akaun bank sebab tak banyak bank-bank yang menawarkan akaun untuk anda buka bawah nama syarikat PLT. Ianya agak susah. Yang saya tahu antara bank yang membenarkan anda buka akaun bawah syarikat PLT adalah Alliance Bank dan Public Bank. Yang lain agak susah dan banyak birokrasi, dan mereka memang jaranglah yang support PLT ni. Kemudian untuk sendirian berhad pula sangat mudah untuk anda buka akaun bank. Anda perlu bagi tahu company secretary nak buka bank apa, untuk buka bank, bukan buka bank, untuk buka akaun apa dekat bank yang mana satu. Nanti company secretary akan uruskan, dia akan keluarkan surat untuk anda tanda tangan dan semua board of director untuk tanda tangan untuk anda buka akaun dekat bank tersebut.
Ianya agak mudah dan agak cepat, dan bank sangat-sangat suka dengan syarikat Sdn Berhad yang buka akaun dekat bank mereka. Jadi banyaklah kelebihan dekat syarikat Sdn Berhad ni. Dan syarikat Sdn Berhad ni, kalau anda nak buat loan sangat mudah, dan untuk dapatkan grant pun mudah. Sebabnya antara requirement untuk anda dapat grant, kalau nak senang dapat, kena ada syarikat Sdn Berhad. Bukannya syarikat PLT dan juga perniagaan jenis enterprise tak boleh. Boleh, tapi agak sukar untuk dapat lah. Sebabnya bagi mereka, bagi mereka yang nak bagi grant ataupun nak bagi loan ni, mereka pandang syarikat enterprise ni bukan orang yang serius sangat untuk buat perniagaan. Dan juga PLT ni memang agak susah lah, sebab dianya tak semua bank yang menawarkan akaun untuk PLT. Tapi untuk Sdn Berhad memang sangat-sangat mudah, sebab mereka anggap orang yang buka Sdn Berhad ni dia ada komitmen, sebab dia dah bayar sejumlah yang besar lah kepada company secretary untuk buka syarikat Sdn Berhad. Dan mereka pandang orang yang syarikat Sdn Berhad ni adalah orang-orang yang serius. Dan syarikat Sdn Berhad juga anda boleh daftar dengan Kementerian Kewangan untuk dapatkan lesen kewangan untuk anda masuk tender kerajaan, dan ianya lebih mudah untuk anda dapat tender berbanding dengan perniagaan jenis enterprise tadi. Perniagaan jenis enterprise pun anda boleh daftar lesen kewangan, tapi mungkin dia punya syarat-syarat agak ketat sedikit lah, dan banyak benda yang anda perlu isi berbanding dengan Sdn Berhad. Baiklah, itu adalah kelebihan dan kekurangan untuk setiap lesen perniagaan yang saya dah sebutkan tadi. Kita ada lesen perniagaan jenis enterprise, kemudian kita ada syarikat jenis PLT dan juga syarikat jenis Sdn Berhad. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya kali ini mengenai lesen-lesen perniagaan. Kalau anda ada apa-apa sebarang pertanyaan ataupun soalan yang anda nak tanya tentang lesen perniagaan ni, anda boleh tinggalkan dalam ruangan komen. InsyaAllah saya akan balas komen anda dan jawab komen-komen yang anda berikan. Saya rasa sampai sini dahulu perkongsian saya pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.